Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan Islam secara online. Untuk hari ini kita masuk kepada bidang akidah, iaitu pelajaran yang ke-13, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam tajuk ini, yang pertama kita akan mempelajari maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan dalam hidup manusia. Okey, yang kita sedia maklum, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi ada 4. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil dan yang keempat adalah Al-Quran. Okey, kita tengok dalil nakli beriman kepada kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rusulihi wal kitab allazi nazzala ala rusulihi wal kitab allazi anzala min qabl. Ini adalah surah An-Nisa ayat yang ke-136. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, yakni Muhammad, dan juga kepada kitab ataupun wahyu yang telah diturunkan dari dahulu daripada itu. Ini adalah dalil nakli, dalil daripada Al-Quran beriman kepada kitab. Okay, kita lihat nama-nama kitab dan penerima kitab beserta dengan bahasa yang diturunkan. Okay, yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Syriani. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani. Manakala Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okey, jadi ini adalah 4 kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada para rasul. Okey, ini adalah dinamakan sebagai kitab. Okey, manakala suhuf adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul dan para nabi yang mengandungi hukum dasar. Ia berbentuk lembaran-lembaran sahaja, tidak seperti kitab. Okey, kita lihat nabi-nabi yang diturunkan suhuf, antaranya adalah Nabi Musa adalah sebanyak 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Syis alaihi salam 50 suhuf. Jadi yang paling banyak menerima suhuf adalah Nabi Syis alaihi salam. Okey, kita lihat pula kepada keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Okey, maksud samawi di sini adalah kitab yang diturunkan daripada langit, iaitu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat keistimewaan Al-Quran yang pertama. Kandungan Al-Quran sangat lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Okay, yang kedua, kitab Al-Quran ini terpelihara sehingga kiamat tanpa dapat diselewengkan berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Okay, yang ketiga, Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey, maksud menasahkan maksudnya memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab-kitab ini diturunkan kepada para rasul dengan umat-umatnya yang terdahulu. Okey, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil dimansuhkan selepas datangnya Al-Quran. Okey, jadi segala hukum, undang-undang semua kita lihat dalam kitab Al-Quran, berpandukan kepada kitab Al-Quran. Okey, seterusnya, tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama adalah sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa.
Yang kedua, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad, yang mana bukti kerasulan Nabi Muhammad melalui Al-Quran ini, Al-Quran ini tidak akan binasa sehinggalah pada hari kiamat. Okey, seterusnya yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, penemuan sains dalam Al-Quran. Al-Quran sains tidak dapat dipisahkan dalam Al-Quran, sebagaimana Al-Quran juga tidak dapat dipisahkan dengan sains. Okey, yang pertama, penemuan sains dalam Al-Quran adalah proses kejadian manusia. Okey, kita lihat yang pertama, proses kejadian manusia ialah terbentuknya nutfah, iaitu sperma daripada lelaki. Seterusnya alaqah, iaitu segumpal darah, kemudian menjadi mudarah, iaitu seketul daging, dan seterusnya izamah, iaitu tulang, yang mana daripada tulang terbentuknya izaman lahma, iaitu tulang yang dibaluti daging. Seterusnya membentuk janin, dan selepas keluar daripada perut ibu disebut sebagai bayi. Ini adalah proses kejadian manusia yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya penemuan sains dalam Al-Quran yang kedua adalah kulit manusia. Kajian sains mendapati medium menghantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Keadaan penghuni neraka akan dibakar kulitnya sehingga masak hangus. Setiap kali akan digantikan dengan kulit yang baru agar mereka sentiasa berterusan merasakan azab sengsara. Ini adalah penemuan kulit manusia, yang mana bila kita di akhirat nanti, na'udzubillah, kita tidak minta untuk masuk ke neraka, jadi penghuni neraka yang berada di dalam neraka akan dibakar kulitnya sehingga masak hangus dan diganti dengan kulit yang baru sehinggalah azab seksa itu tamat. Okay, hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan Allah dan meningkatkan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan ekonomi negara dan menjadikan negara aman dan maju. Serta hikmah beriman kepada Al-Quran yang terakhir adalah merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.